kata verb, kata kerja dengan kata nama ini, kata kerja dia ada tempoh zaman, masa. Maksudnya sekarang dan bila-bila pun aku tak akan sembah Tuhan yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum, selama-lamanya menafikan, tidak ada kaitan dengan masa dah. Bila-bila pun, dulu, kini dan selama-lamanya pun aku tidak akan sembah ma abadtum, apa yang kalian sembah. La antum abiduna ma abad, dan kalian pun sama, tidak akan sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, kalian ada agama kalian dan aku ada agama aku. Di sini nak menggambarkan bagaimana stand pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok sinopsis surah di muka surat 57. Orang-orang Quraisy yang bertindak balas terhadap seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menerima Islam telah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penganutnya menyembah Tuhan mereka untuk 1 tahun sahaja, dan kemudian mereka akan menyembah pada tahun berikutnya. Maka Allah menurunkan surah ini di kota Mekah dan menegaskan bahawa tiada kompromi di antara akidah dan iman pada Allah dengan ibadah yang syirik itu. Ini ciri-ciri penentangan orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menggunakan pujuk rayu, menggunakan jalan, kita kata perbincangan, kalau boleh ditolak ansur, datang mereka kepada Abu Talib sebagai penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Talib, ceritalah kepada anak buah kamu tu, tak payahlah susah-susah. Kita agama satu saja, dia kata. Kita agama sama, agama nenek moyang kita. Apa nak kecoh? Maka bila Rasulullah balik ke rumah Abu Talib, wahai anakku, tadi rombongan Quraisy datang bertemu dengan bapak lah, macam tu, meminta sekian. Maka Nabi SAW terus bertegas kepada bapak ni, ataupun Abu Talib tadi, wahai ayanda, jika sekiranya mereka datang, berikan kepada aku matahari di sebelah tangan kanan, bulan di sebelah tangan kiri, supaya aku meninggalkan urusan ini. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkannya. La wada'u syamsi ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadha din ma taraktu aw ahdaka duna. Aku tidak akan tinggalkan kecuali aku binasa kerana memperjuangkan ini. Bagaimana semangat Nabi, motivasi. Tak ada orang nak motivasi Nabi. Itulah semangat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan Rasulullah semangat. Seorang kompromi itu datang lagi, dan akhirnya mereka, kali ini mereka kata apalah? Mereka tolak ansur. Dulu mereka tak boleh tolak Tuhan Muhammad. Tahun depan Muhammad sembah Tuhan kita. Dia punya buat giliran macam tu. Kali ini rumah ni, minggu depan rumah ini pula. Dia gilir macam tu. Dia ingat agama ni macam apa. Dia adalah akidah, dia adalah pegangan. Tidak boleh sikit pun bercampur aduk dengan unsur-unsur yang lain. Maka datang jumpa Rasulullah. Bila dia datang jumpa Rasulullah, berikan satu idea baru. Tak apalah Muhammad, kami tanazul, kami turunkan sikit tahap kami akan sembah Tuhan kamu, dan apa kata tahun depan kamu sembah pula Tuhan kami. Dia punya runding cara itu. Maka turunlah surah ini. Maka Rasulullah bergegas pergi ke Kaabah. Di sana ada pembesar-pembesar Quraisy. Wahai kalian semua, qul ya ayyuhal kafirun, ini surah dia. Di samping penafian tegas untuk tidak menerima Tuhan patung mereka, surah ini juga menunjukkan kita bagaimana kita harus menjauhkan diri daripada amalan kepercayaan orang kafir yang mengikat hawa nafsu dan dalam mencorak agama mereka, sedangkan firman Allah melibatkan hidayah dari Allah. Oleh sebab itu unsur syirik langsung tidak boleh masuk dalam agama. Tuan-tuan baca apa dalam kecoh 2-3 hari ni, bagaimana buatkan satu ritual upacara, konon-kononnya menggunakan ayat Quran, lepas tu nak surutkan air, banjir lah, macam-macam lah. Benda tu tak ada salah kalau kita nak berdoa kepada Allah, tapi ritualnya itu menggunakan puteri mayang sari mana dah campur aduk. Nampak di situ dah ada unsur-unsur syirik. Kerana Islam datang ke tanah Melayu ni pun, unsur agama Hindu masih melekat. Hindu datang, kemudian datanglah Islam. Hindu tu dia tak buang habis.
Sebab itulah kita nampak ada unsur-unsur, tapi tidaklah membawa kepada unsur syirik. Tapi bila ada unsur-unsur syirik seperti kalau sebelah Melaka tu buang ancak, letak dalam lilin di atas perahu, perahu kecil dia, lepas tu dia hanyutkan ke air untuk mengelakkan anak daripada demam dan sebagainya. Itu dah berlaku unsur-unsur syirik. Dan sama yang berlaku dekat Teluk Intan tu, bila orang kata syirik dia marah pula, dia kurang ilmu. Benda tu dah bercampur aduk dengan unsur-unsur panggil mayang-mayang. Mayang ni dah asal macam sebelah Terengganu, mayang diulik, ada lagu dia kan. Itu adalah unsur jin, panggil syaitan-syaitan dah datang. Campur ayat Quran, dah lah baca ayat Quran pula salah pula. Wa innalaka minal mursalin wa innaka laminal mursalin. Salah baca ayat Quran pula, dah lah tak tutup aurat. Contohlah saya nak komen tentang isu bagaimana Islam tidak langsung berkompromi dengan unsur-unsur syirik. Islam, syirik itu cerita lain. Khurafat tidak ada dalam Islam. Tapi bila dah bercampur aduk, itu yang turun nak menjelaskan ini dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Memperkenalkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La tiada. Ilah di situ Tuhan dalam bentuk, kalau bahasa Arab dia panggil nakirah. Nakirah maksudnya umum. Apa saja Tuhan. Apa saja Tuhan. Tak kiralah dia bertuhankan batu, bertuhankan pokok, bertuhankan patung berhala, bertuhankan manusia, bertuhankan harta, bertuhankan apa saja. Maka awal-awal lagi menafikan tiada Tuhan yang kamu umpamakan itu. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah illa kecuali. Di situ ada isbat dan nafi. Nafinya ialah tiada Tuhan. Yang kita nak isbat di situ ialah illallah. Illallah, Allah itu alif lam ha, dia tambahkan alif lam di hadapan, menjadilah Allah. Dalam bahasa Arab dia panggil ma'rifah. Ma'rifah itu tidak ada orang lain boleh masuk kecuali Allah sahaja. Itu pasal dulu dengan istilah Allah nak diguna untuk benda lain, itu tak boleh. Allah. Tapi bila gunakan Allah kepada agama lain pun nak gunakan juga Allah, padahal Allah itu satu nama lafaz yang terlalu agung. Ada orang silap pula, dia kata Allah makhluk halus pula. Mana cerita orang tak ada ilmu bila dia bercakap, jahil. Orang Kelantan kata jahil okey. Allah makhluk halus, dia kata. Allah itu khaliq. Mana boleh jadi makhluk? Kalau makhluk ada orang lain cipta dia. Allah khaliq. Kita ni adalah makhluk. Itu salah pula, ada yang itulah viral apa dulu, yang tu dah lama sikit dah. Allah makhluk halus, dia kata macam-macam. Jadi Allah ini lafzul jalalah, ismuz zat. Di dalamnya di situ akan keluar sifat-sifat Allah yang kita baca 99 sifat Ar-Rahmanur Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'min. Itu semua adalah sifat-sifat yang disanadkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi pengertian hanya yang disembah ialah Allah. Kita tidak boleh sembah yang lain. Itu pasal bila kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, permula kepada solat kita. Tiada yang lain yang lebih besar. Allah lah yang maha besar. Kalau kita boleh terjemah lagi, Allah lah yang terlalu agung. Allah lah yang terlalu agung. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Masalah sekarang orang kafir Quraisy baik, kita cuba nak samakan Allah ini dengan makhluk. Kuasa Allah dengan kuasa makhluk, dia berbeza. Allah ni dia terlalu tinggi, berbeza dengan kita, jauh berbeza. Kita ni pula terhad. Oleh sebab itulah orang Kristian dia terbabas. Waladhdallin, bukan orang yang sesat. Dia kata Nabi Isa itu adalah Tuhan, bergabung dengan Maryam ibunya, bergabung dengan Ruhul Qudus, tiga bergabung menjadi Tuhan, Trinity. Itu silap. Dia tidak boleh gambarkan bagaimana manusia dilahirkan tanpa lelaki. Dia tak sedar Nabi Adam alaihissalam dicipta tanpa ada lelaki, tanpa ada perempuan. Wujud Nabi Adam. Hawa datang daripada Adam, tidak ada ibu pun. Siapa ibu Nabi Adam? Tak ada pun. Kalau Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia tanpa lelaki, tanpa perempuan, tanpa perempuan pun boleh ciptakan Hawa, maka Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia tanpa lelaki, iaitu Isa alaihissalam. Ada lelaki, ada perempuan, kita semua. Maka di situlah nak menggambarkan bahawasanya ramai orang berfikir Allah ni sama dengan dia. Sama cerita Isra' dan Mi'raj. Dia kata Rasulullah bergerak daripada Mekah pergi Palestin, naik ke atas dalam masa satu malam. Oh, tak logik. Tak logik kerana kamu fikir dengan tenaga kamu. Saya katakan berjalan nak pergi ke Melaka, saya berjalan kaki dan sebagainya.
Orang kata berapa lama sampai? 1 hari. Tiba-tiba datang orang tu, awak datang dari mana? Saya datang daripada Bangi. Bangi? Berapa jam awak masa? 1 jam. Ish, saya 1 hari berjalan. Yalah, awak berjalan kaki. Saya dengan kereta 1 hari. Kalau dengan kapal terbang mungkin 20 minit. Sama je kalau kita tengok ada cicak dekat kereta dia jalan. Ni cicak dari mana ni? Cicak ni dari Bangi ni. Macam mana kamu boleh sampai sekejap? Yalah, saya tumpah kereta orang, melekat dekat kereta sampai ke Melaka. Sama juga dalam Isra' dan Mi'raj. Rasulullah bukan berjalan, Rasulullah diperjalankan. Subhanallazi asra. Asra itu bermaksud diperjalankan, bukan Rasulullah berjalan. Dia diperjalankan, dibawa dengan benda lain. Orang Quraisy tidak boleh terima hakikat itu. Maka dia kata Rasulullah, wahai Muhammad, cuba angkat kaki kanan. Rasulullah pun lipat kaki kanan. Okey, cuba angkat kaki kiri. Dia ingat Rasulullah boleh terbang. Angkat kaki kanan, kiri jatuhlah. Itu logik dia. Jadi mereka tidak boleh terima logik. Atas dasar itulah mereka hentam tentang Nabi habis-habisan. Yang kali ini dia kompromi. Bolehlah 1 tahun kita sembah, 1 tahun dan sebagainya. Demi mencapai matlamat penyembahan itu adalah melalui Rasulullah. Ini satu lagi statement. Kita nak menyembah Allah mesti melalui Rasulullah. Baban masyhuda, ada selawat Abu Syah. Selawat tu panjang. Dia salatan takunu lana, salatan takunu lana ala Allahi baban masyhuda. Untuk kita sampai kepada Allah mesti melalui Rasulullah. Tak boleh orang tu duduk saja dia kata tak apa, aku boleh direct dengan Allah. Ya, siapa awak nak direct dengan Allah? Mesti melalui Rasulullah. Kita tidak boleh kenal Allah kecuali Rasulullah yang perkenalkan kepada kita sekian. Oleh sebab itu kita mesti mengikut sunnah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi berpecah 71, orang Kristian berpecah 72, orang Islam berpecah 73 puak. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Dia kata hanya satu saja yang masuk syurga, iaitu mereka dan aku, para sahabat, dan aku dan para sahabat berada di atas landasan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan juga sahabatku berada laluannya. Yang 72 lagi hancur, semua wasak belaka. Banyak ajaran sesat kita tengok. Mereka yang mencari Allah, mencari Tuhan kononnya tanpa melalui Rasulullah. Duduk macam tu berritual dan akhirnya mereka jumpalah. Dan pada masa itulah syaitan menyamar. Syaitan menyamar, wah kamu sudah jadi wali ya. Kamu sudah jadi wali. Awalnya jadi wali. Orang lain bertahun-tahun berzikir dan sebagainya, dapatkan title untuk naik kepada Allah. Kamu sekejap saja zikir, tak sampai 3 hari sudah datang orang salam dengan tangan. Oh, itu bahaya. Oleh sebab itulah kalau orang yang bersuluk dan sebagainya perlu ada guru. Kalau tidak dia duduk saja, dia berzikir, entah mana dapat zikir, akan datanglah syaitan-syaitan yang menyamar, akulah Tuhan kamu. Sudah kacau. Di sinilah kita kata perlu kepada bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba Allah akan menyembah Tuhannya melalui ibadah yang telah ditetapkan melalui Rasulullah, syariat. Oleh sebab itu, sesuatu itu dikira satu ibadah apabila ia menepati syariat. Yang kedua ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia ikhlas macam mana pun, kalau tak menepati syariat, habis. Ya, dia kata saya nak menjagakan pekan ini supaya tidak dinaiki air sekian-sekian. Ya, niat kamu ikhlas, baik untuk orang ramai, menjaga dan sebagainya. Tapi cara kamu tidak menepati syariat. Bila tidak menepati syariat, maka secara automatiknya tertolak. Kerana syarat sesuatu ibadah itu dikira ibadah atau amalan soleh, ada 2 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mesti wifqan li syariatillah, menepati syariat Allah. Seorang hamba yang menyembah Tuhannya melalui ibadah yang telah ditetapkan melalui Rasulullah dan mengikutnya menyembah Allah melalui syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui Jibril tadi. Kekufuran itu mengikut hawa nafsu. Dalam diri kita ada hawa nafsu. Dan kita sentiasa bertembung dengan 2 musuh utama. Musuh yang pertama ialah syaitan. Syaitan pandai. Dia boleh menjadikan sesuatu itu walaupun buruk jadi nampak cantik. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Benda tu kita nampak macam jahat, buruk. Tetapi syaitan tu olah dia jadi nampak cantik.
Nampak cantik. Itu yang dia. Tapi musuh dengan syaitan ini senang. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim lepas. Oleh sebab itulah orang diminta kita sentiasa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bergabung dengan Allah, billah dengan Allah, baru syaitan tak kejar. Maksudnya kalau sesiapa terlepas hubungannya dengan Allah, syaitan akan rembat dia, akan pegang dia dan yatakhabbatu syaitan akan kuasai dia. Wa may ya'shu an dzikri rahmanin nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang terlepas talinya dengan hubung dengan Allah, maka syaitanlah akan menjadi qarinnya. Oleh sebab itulah kita perlu sentiasa berapat dengan Allah, dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dan itu tali-tali yang membawa ikatan kita dengan Allah. Itu syaitan. Yang kedua adalah musuh kita, nafsu. Nafsu ni berbeza. Dia adalah sebahagian dari kita. Walizalika khalaqahum, kerana itulah kamu diciptakan, diberikan nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Dia dulu takbir alam ini, Allah Ta'ala kata tak boleh, kamu tak mampu. Dia kata aku orang baik, kami sentiasa nuqaddisuka, membersihkan kamu, mentakdiskan kamu ya Allah. Itu cerita baru bila Allah Ta'ala berikan nafsu, kacau. Oleh sebab itu manusia ini diberikan keistimewaan, diberikan nafsu kepadanya. Nafsu ni dia macam satu benda yang kita kata apa ya, dia boleh kejahat dan boleh kebaik. Dia macam tu, terpulang kepada kita. Boleh guna untuk jadi jahat dan menjadilah terlalu jahat, dan dia boleh juga diulas, dididik, diasuh, dibersih, disucikan untuk menjadi insan yang terbaik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Celakalah orang yang mengkhianati nafsu, dan baiklah orang yang membersihkan nafsu. Agama Kristian baik, agama mana-mana lain, mereka ni cuba nak membersihkan nafsu mereka dengan cara jalan yang tak betul. Maka di antaranya mereka membunuh nafsu. Berdiri dalam satu lop air dalam masa 2-3 bulan supaya membersihkan nafsu. Lepas tu tidak berkahwin dengan perempuan supaya membunuh nafsu tadi. Itu tak betul. Jadi oleh sebab itulah Rasulullah pernah menegur 3 orang sahabat. Kalian yang bercakap sekian itu tak mau berkahwin, tak mau berpuas, tak mau berbuka, tak mau tidur malam. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kamu tahu tak, aku yang paling bertakwa di antara kalian. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku juga mengahwini perempuan. Aku juga tidur malam. Aku juga bangun dan tidur malam. Kalau siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukan dari kalangan faman raghaba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut lalu aku ini, maka dia bukan dari kalangan aku. Kita tengok Rasulullah dah ajar bagaimana nak bentukkan situasi itu. Kekufuran itu mengikut nafsu yang kita katakan tadi, dan tiada hakikatnya. Kufur itu walaupun datangnya daripada beberapa sumber seperti Yahudi, Nasrani, Buddha dan animisme, namun semua itu tetap satu dari segi kebatilannya. Kebenaran tetap satu, tapi kekufuran ni banyak. Walaupun banyak, dia macam satu. Kita tengok orang Yahudi pun sama. Mereka ni lawan Nabi mereka. Patutnya mereka antara orang yang terbaik, kerana Nabi Musa menyelamatkan mereka daripada cengkaman Fir'aun. Tapi tidak, mereka lawan Nabi Musa. Itu pasal Nabi Musa digelar Sabarun Syakur, terlalu sabar dengan kerenah Bani Israel. Yahudi, Nasrani pun sama. Bagaimana mereka, sebagaimana kita sebutkan tadi, mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Apatah lagi animisme yang percaya kepada semangat-semangat. Batu ada semangat, takut besar ada semangat, busuk pun ada semangat. Semua ada semangat jahat. Roh jahat dia kata. Kalau dipuja, kalau tak diberikan, tak dijamukan, roh jahat itu akan merebak dan mengganggu penduduk kampung. Maka nak tak nak, mari kita letakkan satu pemujaan pada pokok besar supaya kampung kita aman. Itu sama konsepnya. Animisme, percaya kepada benda-benda yang, dan seterusnya. Namun semua itu adalah satu. Baik Yahudi, baik Nasrani, baik, semua itu adalah satu. Baik, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafir. Ayat ni kasar sikit ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai orang kafir, wahai orang kafir, supaya mereka dengar. Kerana mereka ni tak dengar, tak memberikan tumpuan kepada kata Rasulullah. Wahai orang kafir semua. Siapakah mereka? Umum pada semua orang kafir itu terdapat sekumpulan yang khusus yang telah dikenal pasti. Secara khususnya kaum Quraisy, termasuklah Walid bin Mughirah. Ini tim dia. Walid bin Mughirah, Abu Jahal,
As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, Aswah bin Yaghus dan Haris bin Qais. Ini antara timnya. Ketuanya ialah Abu Jahal. Penasihatnya ialah Walid bin Mughirah. Kerana Walid bin Mughirah beza dengan Rasulullah 44 tahun. Bermakna Rasulullah 40 tahun, Walid bin Mughirah berusia 80 tahun. Orang tua. Dan dia ni orang bijak, orang pandai bertutur kata, pandai berhujah, pandai berdebat dan orang dihormati. Abu Jahal dengan Rasulullah beza 1 tahun. Macam kawan-kawan biasa lah. Daripada kecil lagi dah berkawan macam tu. Jadi Abu Jahal ni suka nak fight, suka nampak dia ni hero. Rasulullah ni nampak orang tenang, orang baik dan sebagainya. Itu watak-watak yang ada. Walid bin Mughirah dia marah kepada Nabi, wahai Muhammad, kenapa Quran turun kepada kamu? Pemimpin kalian. Aku ni kan ketua. Aku ni orang kata macam kalau bilang aku wajib dapat kepada aku lah. Contohnya macam itulah. Wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini azim. Dia kata kalaulah Quran tu turun kepada 2 orang yang hebat. Satu Walid bin Mughirah yang ada di kota Mekah, satu lagi Habib bin Amr bin Umair Al-Thaqafi di Taif. 2 orang ni adalah lelaki yang hebat. Dia protes, dia kata kenapa Quran tak turun kepada aku? Terpulang kepada Allah lah, nak turun kepada siapa-siapa. Walid bin Mughirah, dia kita cerita dah tadi, anak dia seorang Khalid Al-Walid. Kalau tuan-tuan mesti tahulah ya, Khalid Al-Walid tu adalah anak kepada Walid bin Mughirah. Dia orang kaya, hartawan. 10 ekor unta setiap hari dia sembelih untuk orang yang mengerjakan haji. Berterusan sehingga 40 hari. 40 kali 10 maksudnya 400 ekor unta. 1 ekor berapa harga tu? 400 ekor unta dia sembelih bagi percuma makan kepada orang-orang yang datang untuk mengerjakan haji di kota Mekah. Itu Walid bin Mughirah. Ada 10 orang anak. Dia kata siapa yang ikut Muhammad, satu aku tak akan bagi harta aku kepadanya. Dia marah betul-betul. Abu Jahal kita tahulah, As bin Wa'il. As bin Wa'il ni dia ada anak dia 2 orang. Pertama Amr bin As, satu lagi Hisham bin As. 2 orang anak dia. 2 orang anak. Dia orang yang nak menunjukkan dia terlalu baik dengan Kaabah. Dia macam penjaga Kaabah. Siapa yang tidak ikut agama nenek moyang, dia akan sebat dan balun. Salah seorangnya ialah Hisham. Hisham ni awal-awal lagi dah ikut Nabi. Bila dia dapat tahu anaknya telah menjadi pengikut setia kepada Rasulullah, maka dia tangkapnya Hisham ini, dia sebab. Kalau kita sekarang ambil gambar lah, viral kan, tengok aku begitu pertahankan sesiapa yang telah murtad, aku akan sebab dia. Dia kata murtad lah kerana tak ikut agama nenek moyang. Nama dia As bin Wa'il. Sampai dia Rasulullah marah dengan dia, ya Allah, Rasulullah berdoa, ya Allah, cucukkanlah duri yang ada di bumi ini kepada kaki As bin Wa'il. Allahumma sallit alaihi syauqatan min aswakil ardi. Itu doa Nabi. Entah macam mana tercucuk kaki dia dengan duri. Rasulullah doa tu kena duri kat kaki dia. Lepas tu membesar kaki dia tu sebesar leher unta. Macam kerbau punya lah, besar betis dia tu. Ubat-ubat tak sembuh. Maka anak dia tadi, Hisham tadi, bawa pergi ke Taif. Dalam perjalanan pergi ke Taif tu dia meninggal di sana. Itu As bin Wa'il yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Khalaf ni orang yang dera Bilal bin Rabah. Dia letak batu dan sebagainya. Umayyah bin Khalaf. Ya dialah yang cabar Nabi. Dia kata, Muhammad, kamu sangka Tuhan kamu boleh hidupkan ke debu-debu yang berterbangan ini? Dia ambilnya tulang-tulang unta, dia patahkan, dia hambur depan Nabi. Muhammad, atazamu, kamu sangka Tuhan kamu boleh hidupkan tulang-tulang ini? Itulah dia beranggapan bahawa Rasulullah, manusia ni macam Tuhan ni macam manusia. Kalau dia mana boleh debu-debu, tak boleh buat apa dah. Maka Rasulullah kata, boleh. Allah Ta'ala, Tuhan aku boleh hidupkan kamu dan masukkan kamu dalam api neraka. Dalam surah Yasin ayat dia, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, itu Umayyah bin Khalaf, Aswad bin Abu dan sebagainya. Ini adalah tim-tim yang kita kata pelopor-pelopor yang cuba menghalang gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mewakili kumpulan masing-masing telah berkata kepada Rasulullah. Mereka datang
datang, okey, sekarang kita buat MOU dengan Muhammad ini. Apa masalahnya? Bagaimana wahai Muhammad, jika mereka menerima agama kami sehingga kami boleh menerima agama engkau? Kamu sembah Tuhan kami 1 tahun dan kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Dia dah mula buat leadership, okay, MOU. 1 tahun kamu sembah Tuhan kami, tahun depan kami sembah Tuhan kamu. Jawab Nabi SAW, semoga Allah melindungi kami. Adakah kamu semua menerima aku syirik kepada Allah? Orang Quraisy terus mendesak dengan berkata, ya Rasulullah, terimalah Tuhan sembahan kami, nescaya kami menyembah pada engkau, menyembah Tuhan engkau. Oh, kalau kita tengok dari segi diplomasi dia, ini satu peluang ni. Maksudnya tak apalah, saya gadaikan agama saya sembah Tuhan kamu dulu, tahun depan kamu akan sembah Tuhan kami. Diplomasi bolehlah. Tapi Islam dia tak bagi diplomasi dalam bab akidah. Dalam bab lain boleh, tapi dalam bab akidah tak ada kata putus, kata dua. Nak tak nak sudah, ibarat macam tu. Tak kisah, kami tak kisah walaupun kalian tak ikut agama aku pun tak apa. Islam tidak berkompromi langsung walaupun sikit dengan unsur syirik. Itu pasal innallaha la yaghfiru dzunub. Allah Taala mengampun semua dosa illa kecuali mereka yang melakukan kesyirikan, Allah Taala ampunkan. Nauzubillah. Lantas Allah menurunkan surah yang kita bacakan ini. Ketika itu Rasulullah pun bergegas ke masjid di mana terdapat beberapa pembesar Quraisy, dan Rasulullah bangun lalu membaca surah tersebut. Apabila mereka mendengar surah itu dibaca, kaum Quraisy pun berputus asa untuk membuat kompromi agama dengan Rasulullah. Lalu mereka meneruskan usaha mereka untuk menyakiti baginda dan menghalang dakwah beliau. Tak habis lagi di situ. Kita baca dalam surah Al-Alaq sampai kalaulah, kata Abu Jahal, kalaulah aku nampak Muhammad sujud di tepi Kaabah, aku nak pijak-pijakkan kepalanya. Sampai macam tu sekali. Kalau dia sujud sini, aku nak pijak-pijakkan kepalanya. Maka Allah Ta'ala turun, wasjud waqtarib. Sebelum tu Allah Ta'ala kata, kalau mereka nak, aku akan datang kepada mereka. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khatiyah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di akhir surah Al-Alaq. Kalau mereka rasa samsik, aku boleh bawa datang zabaniyah. Nak tengok siapa yang lebih hebat. Kamu datang tim, aku pun ada tim, kata Allah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, jangan pedulikan mereka. Wasjud waqtarib. Sujud dan datang kepada aku. Pedulikan mereka, pedulikan. Maka Abu Jahal satu kali tengok Rasulullah sujud di tepi Kaabah. Dia datang dengan samsing. Kalian tengok macam hero lah. Kalian tengok bagaimana aku nak pijak muka kepala Nabi ni, kepala Muhammad. Dia datang, dia nak pijak. Sekali ada satu khandak, parit yang begitu besar dengan api yang menjulang naik. Terus dia cabut lagi, muka dia dah bertukar menjadi pucat, macam samsing sangat. Orang dah pandang, Abu Jahal, pasal apa? Kamu tak tahu, tadi aku nampak parit yang begitu besar, api menjulang naik nak menyambar ke arah aku. Tu aku cabut lari. Tapi macam tu keadaan pun tak mau beriman lagi, tak mau beriman. La a'budu ma ta'budun. Ini di sini kita kata menggunakan verb kata kerja. Aku tidak sembah apa yang kamu minta. La a'budu. Ini ialah ketegasan Rasulullah yang mengikrarkan dirinya tidak akan syirik pada Allah, dan tidak pula syirik itu akan berlaku di masa-masa hadapan. La a'budu fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' atau present tense bermaksud fi'il itu, perkata kerja itu sentiasa hidup. Sentiasa hidup. Sekarang masa berucap, selepas ini dia panggil tajaddud. Tajaddud ni maksudnya fi'il itu sentiasa hidup. Berbeza dengan past tense. Past tense fi'ilnya mati, kata kerjanya mati. Saya telah makan, telah lah. Tapi bila kata saya sedang makan, maka maksudnya di mana saja kita berucap, maksudnya perbuatan makan tu akan berlaku. Itu makna dia present tense. Yang kita panggil fi'il mudhari'. Wala antum a'biduna ma a'budu. Rasulullah pun cakap, kamu pun tak akan sembah Tuhan aku, kamu tak akan sembah. Pasal Rasulullah dah tahu, mereka yang mensyirikkan kepada Allah, bagaimana nak sembah Tuhan? Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala menafikan kesyirikan tadi. Syirik langsung tidak boleh masuk dalam pengibadatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu orang yang syirik kepada Allah tidak mungkin menyembah Allah sebagaimana sepatutnya. Kerana ibadah pada Allah tidak akan menjadi sekiranya mereka masih syirik pada Allah dan meneruskan perbuatan syirik mereka itu. Syarat utama untuk menjadikan orang Islam ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kamu tak mengucap, kamu tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh zakat, tak boleh buat haji, tak boleh buat apa.
Itu yang diletakkan pertama, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu syarat yang pertama. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku pula tidak akan menyembah sebagaimana kamu beribadah kepadanya. Yaitu sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Dan dalam zaman jahiliyah, Rasulullah tidak pernah beribadah menyembah patung sebagaimana yang ada. Malah Rasulullah mewarisi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak akan beribadah secara aku beribadah. Ini berarti Rasulullah SAW menafikan yang ibadahnya pernah sama seperti ibadah orang kafir sebelum baginda nanti menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Bermakna bagaimana Rasulullah dah dididik, dikawal, ditarbiyah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dim. Allah Ta'ala yang telah tarbiyahkan aku supaya aku tidak langsung meletakkan kepala aku selain daripada menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Statement yang cukup jelas. Kamu ada agama kamu, aku ada agama. Di sinilah kadang-kadang tuan-tuan, kita nak kompromi pun boleh, tapi dalam beragama tidak, dalam berakidah tidak boleh sama sekali. Datang orang liberalism. Alah, agama ni sama saja. Sebenarnya seorang dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, dia Hindu kan? Doktor PhD. Lepas saya bagi tazkirah, dia datang, "Ustaz, agama kita sama saja. Agama kita sama saja." Oh, liberalism. Dia ingat agama Hindu dengan Islam tu sama level. Agama Hindu, agama Islam, agama Kristian sama saja. Dia kebetulan masa tu baru nak depa Bali. Dia minta cuti lah. Saya kata, "Doktor balik kampung ke?" "Ya, saya balik lah." "Kenapa balik awal sangat?" "Mau bikin itu Maruku." Dia ingat saya dah lupa soalan dia tadi. Mau bikin Maruku. Saya kata, "Apa susah-susah buat Maruku? Pergi beli saja kat kedai banyak Maruku." "Oh, lain rasa. Maruku kedai dengan Maruku bikin sendiri lain rasa." "Doktor, dengar sini saya cakap. Doktor punya agama dengan saya punya agama macam Maruku tau. Macam Maruku. Maruku bikin sendiri dengan Maruku kedai berbeza. Sama juga. Doktor punya agama dengan saya punya agama nama sama. Rasa lain. Okey, Ustaz, saya balik dulu." Baliklah. Nampak? Dia ingat ini liberalism lah. Sama. Agama Hindu dengan agama kita sama saja. Dia pun menyeru kebaikan. Ya, dia menyeru kebaikan ke arah mana? Kita menyeru ke arah kebaikan ke arah mana? Kita bergabung dengan Allah. Dia bergabung dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Benda tu dia kena akui. Walaupun kita berada dalam negara yang agama yang pelbagai, walaupun demikian, tapi agama kita agama yang terbaik. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka fahuwa fil akhirati minal khasirin. Tidak dapat apa-apa. Dia nak menagih simpati tak dapat apa. Dia tak ada akaun pun. Kita kena yakin betul-betul agama kita adalah agama terbaik. Walaupun kita tengok orang Islam apa ni dekat Arab, Saudi lah macam-macam. Walaupun itu orang Islam lain, orang lain Islam lain. Itu pasal ada orang dia kata nak kenal Islam macam mana? Jangan tengok orang Islam. Baca buku, ilmu di situ. Baru kamu kenal Islam itu mana. Itu dia kata orang Jepun ni bagus kebersihan dia, dari segi disiplin dia. Yalah, dia ilmu kita, amalan mereka. Ilmu kita orang Islam, tapi diamalkan oleh orang Jepun. Contoh macam tu lah. Negara Arab, kalau nak buang air kecil tu di mana-mana, pantang ada dinding, dia kencing dia. Suka-suka hati dululah masa saya belajar dulu. Sekarang tak tahulah. Tandas awam tak laku. Pasal dia kencing. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau perempuan, dia pakai jubah, dia kencing dalam jubah dia. Tak tahu. Sekarang tak tahulah, mungkin sikit tak tahulah ya. Mak Saleh lagi bersih. Mak Saleh bagaimana jaga tandas dia dan semua. Nak ambil air sembahyang pun dia marah. Kalau air benitis-nitis dia marah. Kita bersepah-sepah. Dari itulah kita kata ilmu kita, tapi amalan mereka. Tapi dalam konsep akidah kita mereka tak bercampur aduk. Itu yang disebut sini lakum dinukum waliyadin. Kesimpulannya, secara keseluruhannya boleh diibaratkan berikut. Ini tak apa, yang ini panjang kita nak masuk kesimpulan yang itu ya. Okey. Muka surat sebelah dia. Penghayatan pada surah ini menunjukkan bahawa pada zaman sekarang masih juga terdapat kumpulan Al-Kafirun. Orang Islam tidak akan mengikuti mereka kerana Islam adalah berakar umbi kepada tiang-tiang agung
iaitu rukun iman dan rukun Islam yang asasnya ialah beriman kepada Allah yang membawa prinsip-prinsip yang jelas, tegas dan penuh hikmah. Ia melibatkan akhlak seperti mana yang disifatkan dalam Al-Quran. Jika seruan demi seruan meminta orang Islam yang berpegang pada agama Allah itu menerima mereka, yakni orang kafir, berarti kita menerima sebahagian Islam dan sebahagian lagi bukan Islam, maka kita telah dikira bersekongkol dengan mereka. Itu Ustaz Fatahiyahkan dalam kitabnya Maza Ya'ni Intima'i lil Islam. Apa arti saya menganut Islam? Dia memberikan satu tamparan supaya kita berfikir Islam bukan satu benda yang tempel-tempel. Dia bagi contoh seekor keldai nak dijadikan unta kononnya, maka kepala keldai dipotong ganti dengan kepala unta. Ekor keldai dibuang gantikan dengan ekor unta. Kaki keldai dibuang digantikan dengan kaki unta. Tanya soalan, ini keldai atau unta? Dia tetap keldai walaupun ditempel-tempelkan macam tu. Islam bukan tempel-tempel. Islam dia panggil keseluruhan. Dia tak boleh nak ubah Islam, nak tukar Islam, nak jadikan Islam tu kita ambil bahagian ini, juzuk-juzuk, sini sikit, sini sikit, sini sikit, okey kita jadi Islam. Tak boleh. Islam secara total kena ubah. Itu dia kata jahiliyah mesti dihancurkan baru dibina Islam. Tapi orang salah faham dengan Syed Qutb. Bila dia tulis kitab Jahiliyah kurun ke-20, orang salah faham. Bila mana Syed Qutb menulis Jahiliyah kurun ke-20, menggambarkan banyak sangat unsur-unsur jahiliyah dalam masyarakat Arab Mesir, maka perlu diubah secara total, barulah kembali kepada Islam. Ini yang berlaku pada Rasulullah. Bagaimana kalau tidak, kenapa Rasulullah tak bina, tak menjadi ketua kerajaan di Mekah? Pasal ada dia offer kepada dia. Apa kamu nak ya Muhammad? Kamu nak jadi ketua, kami angkat. Kalau kamu nak harta, kami boleh himpun dan bagi kepada kamu. Kalau kamu ni ada masalah sakit, kami cari doktor dan rawat, kos kami tanggung. Atau kamu nak apa sebenarnya? Rasul kata, aku tak nak apa-apa. Aku nak Islam tersebar. 13 tahun di kota Mekah, Rasul tak pegang pun satu pentadbiran. Tapi di Madinah, Rasul dah bina platform akidah yang kuat. Maka barulah bina sebuah negara. Oleh sebab itulah kita tengok di sini bagaimana Rasul tunjukkan kepada kita nak membina Islam itu mesti diubah secara total. Tak boleh sikit-sikit. Ambil undang-undang sikit, ambil itu sikit, ekonomi sikit, ini sikit, tak boleh. Dia mesti secara total barulah berubah semuanya. Dan Islam itu pula bukannya kita kata tadi level. Syed Qutb dalam Zilal Al-Quran perincikan berkaitan dengan perkara ini. Syed Qutb dia lebih memahami kerana dia berada di negeri Mesir. Negeri Mesir adalah negara Islam, tetapi masih beramal dengan amalan-amalan yang bercampur dengan agama. Islam dan kafir adalah dua perkara yang berbeza. Ustaz Syekh Sa'id Awal menulis batas-batas iman dan kufur. Sikit saja beza, dia boleh jadi kufur, sikit dia boleh jadi iman. Jadi benda itu perlu dihati-hati betul-betul. Tidak ada dua ibadah Islam dan kafir serentak, tak boleh. Ada kita tengok pakai tudung, lepas tu pergi buat apa ritualnya gereja, tak boleh. Tidak ada jalan tengah. Dan jika dia amalkan, macam di Indonesia dah liberal, terlalu liberal, satu rumah dah boleh ada suaminya Hindu, isterinya Islam. Anak terpulanglah, anak agama apa? Itu di Indonesia. Kita Malaysia belum ada lagi. Itu nak membawa ke arah liberal. Semua boleh, sama saja kita. Menyalahi akidah tauhid yang menekankan hanya kepada Allah sahaja yang disembah dan tidak syirik kepadanya. Yang ketiga, Islam melibatkan akidah, syariah, harga diri, pertimbangan, akhlak dan penelitian kepada hidup yang lebih bermakna yang dapat membawa manusia ke arah iman tanpa syirik. Asas yang wajib ada pada seorang Islam ialah kepercayaan dan amalan tanpa bercampur dan terjebak dengan syirik, sama ada syirik zahir ataupun syirik batin, yang kita kata tadi khurafat, yang saya bagi contoh tadi. Maksudnya tidak ada boleh seolah-olah kita nampak sendiri, dia sendiri menghina Islam. Islam memang macam tu ke, pakai ritual dengan daun-daun dia halau macam tu. Ini saya kata banyak unsur-unsur Hindu yang menyerap masuk dalam Islam. Kalau kita tengok masa nak kahwin lagi, dia bawa unsur Hindu. Lepas tu bila bersalin anak, bila mengandung, lenggam perut ke apa dia kata, lenggam perut, bawa buah kelapa letak atas perut, guling-guling, lepas tu jatuhkan, tengok anak lelaki ke perempuan. Itu semua unsur-unsur Hindu semua. Dia kata tak ada apa, ini saja-saja. Saja-saja itulah yang membawa kepada pencejaskan akidah. Hindu-Hindu lah, buanglah Hindu. Tapi tidak, kita masih amalkan
tu naik bila dapat anak pula cukur jambul pula. Mana cukur jambul? Kita cukur rambut, cukur kepala, cukur ni. Dia nak cukur jambul, istilah dia. Lepas tu ada pula dia letak macam-macam lah. Apa ni belah mulut tu dengan. Saya tengok air kelapa. Air kelapa ni saya nak buat apa? Dia minta kita belah mulut anak dia. Dia letak air kelapa. Garam tak apalah, itu adab Melayu lah. Ni air kelapa ni nak buat macam mana? Dia pula ajar kita buat. Kan buat sendiri ya. Itu benda tu nak buang. Unsur-unsur Hindu tu kita buang. Ketegasan orang beriman apabila berhadapan dengan orang yang kafir ialah memberi kata putus dengan jujur dan sebenar-benarnya. Kita stand kita orang Islam. Ini stand kita. Memutuskan hubungan secara langsung. Tidak ada kompromi-kompromi langsung. Membuat keputusan yang tegas. Inilah dia inspirasi ayat terakhir surah ini. Lakum dinukum waliyadin. Tiada kompromi langsung. Oleh sebab itulah tuan-tuan ya, surah ini amat kuat untuk membersihkan kita daripada syirik kepada Allah, al-bara'ah. Oleh sebab itu kalau ada orang, bukan ada orang lah, kalau kita nak sentiasa dibersihkan diri kita, ialah dengan kita berzikirkan la ilaha illallah, tajdidul iman. Kita ambillah masa kita zikir yang terbaik la ilaha illallah, yang dikata qaulu tsabitu fil hayati dunya wa fil qaulu tsabit. Tsabit ni kata-kata yang boleh menjadikan kita sentiasa konsisten di atas iman kepada Allah. Ada lagi orang beramal sebelum tidur bacalah qul ya ayyuhal kafirun, pasti dia akan tidur dalam keadaan kalau dimatikan pun malam itu, maka dia bersih daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita bawakan qul ya ayyuhal kafirun di dalam solat hajat kita. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali, qul huwallahu ahad 10 kali dalam rakaat kedua. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kita baca dalam solat hajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, menjaga kebaikan kita dan memberikan kepada kita petunjuk dan sebagainya. Itulah tuan-tuan ya, minta maaf terlebih masa sikit pasal agak lewat sikit subuh kita tadi. Mudah-mudahan yang baik itu semestinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lemah dan kurang tu adalah kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana ala Allahi baba mashhuda wa an ada'i hijaban masduda. Allahumma inna nas'aluka 'azamil maktub min nuri wajhikal 'ala al-mu'abbad daimul baqi mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali awadatil kami wal adad al-muqaddas an kulli ahad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammad sirrul hayatil wujud was sababil azam likulli mawjud salatan tusabbitu bina fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nur jannat, nuran na'im, nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.